اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah
الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Sadaqallahul azim. Dan ingatkanlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangilah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang nabi. Dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Kalau kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa. Dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Tuhan, lagi yang telah diberi nikmat taufik oleh Allah kepada keduanya, seranglah mereka melalui pintu itu. Kerana apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya, selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Nabi Musa merayu kepada Allah, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun
Oleh itu pisahkan antara kami dengan kaum yang fasik itu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya selama 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau dengan bingungnya di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Masih lagi dalam penafsiran suratul Maidah ayat 20 hingga ayat 26. Pada juzuk yang ke-6. Kalau sebelum ini kita telah membicarakan bagaimana dakwaan Yahudi dan dakwaan Kristian bahawa mereka anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Bagaimana Allah Ta'ala menempelak mereka dengan mengatakan mereka telah kufur kepada Allah dengan dakwaan palsu mereka. Dan Allah Ta'ala telah menempelak juga mereka. Kalau benar mereka anak Allah dan kekasihnya, kenapa diturunkan bala ke atas mereka? Sedangkan peraturan Allah bahawa Allah Ta'ala akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki. Semua mereka adalah namanya hamba Allah, bukannya anak Allah. Kemudian dalam ayat sebelum ayat yang kita bacakan pada malam ini, bila Allah menyeru sekalian ahli kitab supaya membenarkan Rasul yang datang kepada mereka, yang telah membawa kebenaran, memberi amaran, memberi pengkhabaran yang mulia, sebagaimana Rasul-Rasul sebelum ini. Maka di antara alamat tanda kerasulannya ialah dia mengetahui perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui melainkan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ialah bila mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian yang lampau yang tidak diketahui melainkan melalui wahyu, itu kisah Nabi Musa dan kaumnya. Allah memulakan menyebut tentang kaum Yahudi bagi menunjukkan penderhakaan mereka kepada Nabi dan Rasul bukanlah perkara yang baru. Dan penderhakaan mereka kepada Allah Ta'ala juga bukanlah satu perkara yang baru. Penentangan mereka terhadap perintah Allah dan demikian juga perintah Rasul yang diutuskan pada zaman mereka sebagai satu khabar gembira kepada Nabi SAW supaya memahami watak Yahudi. Kadang-kadang bila kita mengajak sesuatu kebaikan, orang tu menolak. Tapi bila kita tahu latar belakang sejarah dia ni memang dia orang jahat, maka kita akan terhibur. Dengan kata lain, tak sedih sangatlah. Maka ayat ini bagi menghiburkan Nabi SAW dan memberi kenal kepada Rasulullah akan watak Yahudi dan membongkarkan geduk-geduk Yahudi, yakni pembohongan, penipuan-penipuan mereka dalam dakwaan mereka anak Allah dan kekasih Allah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika mana Musa AS berkata kepada kaumnya. Kaumnya di sini ialah Bani Israel. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Maka di sini disebut 3 nikmat. Nabi Allah Musa mengingatkan kaumnya dengan 3 nikmat dunia dan nikmat akhirat. Iaitu dengan menyebut, ingatlah akan nikmat Allah dengan datangnya kepada kamu nabi-nabi yang pelbagai, yakni nabi-nabi yang berturut-turut semenjak Ibrahim AS sehinggalah Nabi Isa, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, kamu melalui zaman perutusan para nabi yang begitu banyak. Bermula daripada Nabi Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Kerana Yahudi berbangga dengan Ibrahim. Maka disebut daripada Ibrahim lagi, sebab daripada Ibrahim itu bermula nasal Yahudi. Itu Ibrahim ada anak bernama Ishak, ada anak yang bernama Ismail. Dari Ishak, anak yang bernama Yaqub. Dari Yaqub, anak yang bernama Yusuf. Dan daripada Yusuf, lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel sehinggalah Nabi Musa. Maka kata Allah, dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaum, wahai kaumku, kamu telah diberikan rasul-rasul yang banyak. Nabi-Nabi yang banyak.
Dan ayat ini juga seolah-olah untuk mengulang kata-kata Musa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, wahai Bani Israel. Dan Muhammad ingatkan balik, Bani Israel, kamu dahulu didatangi dengan banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka membawa wahyu. Apakah itu tidak cukup untuk tahu, untuk kamu mengenali watak nabi dan rasul? Kamu ada sejarah panjang untuk mengenali nabi, mengenali rasul. Mengenali siapa pembohong, mengenali siapa yang benar. Kamu ada sejarah panjang. Kamu tahu setiap nabi ada mukjizat, setiap nabi ada kitab. Dan itu yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah apa yang telah kamu lalui pengalaman panjang tidak memberikan kepada kamu apa-apa faedah untuk mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah ingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan ke atas kamu, ij'ala fikum anbiya, dijadikan di kalangan kamu nabi-nabi. Satu. Wa ja'alakum muluka, dan dijadikan kamu orang-orang yang bebas. Perkataan muluk asal secara literal maknanya raja-raja. Takbir raja-raja bagi menunjukkan waktu di mana mereka dizalimi oleh Fir'aun. Waktu mereka dihamba abdikan oleh Fir'aun, terkurung di negara Mesir, melakukan kerja yang berat. Tanpa mendapat upah, bahkan dibunuh anak lelaki, dibiarkan anak perempuan. Sentiasa menjadi mangsa diskriminasi yang teruk. Tiba-tiba Allah menghantar Nabi Musa menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Dan memperlihatkan kamu kematian Fir'aun di hadapan mata kamu. Kita tuan-tuan bila bebas daripada satu masalah, kita rasa macam kita ni raja. Rasa macam raja. Bebas sungguh-sungguh. Bayangkan orang yang memang terpenjara, yang tidak pernah menghirup udara kebebasan, waktu dibebaskan dia rasa macam raja nikmat. Sebab bila kita takbir, nikmat paling hebat, kita kata nikmat macam raja. Sebab tu orang kahwin dipanggil raja sehari. Nikmat tu, kahwin. Raja sehari. Kenapa sebut raja sehari? Kenapa tak sebut Perdana Menteri sehari ke? Atau sebut Menteri Kewangan sehari ke? Orang baru kahwin. Atau sebut Ketua Kampung sehari. Kerana perkataan raja sudah digunakan dalam makna yang bersifat tamsil, perumpamaan, kenikmatan yang sesudah dirasakan segala belenggu-belenggu kesusahan. Maka ia kemuncak nikmat. Sebab itu bila kita sebut perkataan raja di sini, dalam Islam, dalam definisi raja, bukanlah maknanya orang yang ada takhta dan sebagainya semata-mata. Bukan seorang cukup berjiwa raja kalau Allah berikan kepada dia tempat tinggal dan dia ada seorang khadam. Maka jadi raja. Kalau kita tuan-tuan kat rumah, isteri dah ada, lepas tu ada bibi pula, kita ni raja. Jadi raja sebab kita ada orang yang kita boleh suruh. Dan demikian juga siapa yang ada harta, tanpa perlu dia bersusah payah untuk bekerja, maka sudah pun dianggap macam dia raja. Disebut dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Banu Israel idza kana li ahdihim khadimun wa dabbatun wa imra'atun kutiba malikan. Adalah Bani Israel, kalau mereka mempunyai seorang khadam, sebuah kenderaan dan seorang isteri, maka dia telah dianggap sebagai raja. Nikmat tadi dianggap dah jadi raja. Ialah ada kenderaan ada, isteri ada, kemudian ada khadam. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, man kana lahu baitun wa khadimun fahuwa malik. Siapa yang ada rumah, kemudian ada pembantu rumah, maka dia raja. Maka itu yang disebut sebagai tamsil, perumpamaan nikmat. Kemudian Allah menyebut nikmat yang ketiga. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan kamu mendapat nikmat apa yang tak diberikan kepada orang lain pada zaman kamu. Nikmat apa? Nikmat yang banyak. Itu laut yang terbelah, tenggelamnya Fir'aun, awan yang memayungi kamu, turunnya manisan dari langit dan burung salwa, mukjizat-mukjizat yang kamu lihat. Ya Allah zahirkan pada tangan Nabi Musa, tongkatnya, cahaya putihnya, dan pertolongan-pertolongan bagi mengatasi Fir'aun dan kezalimannya. Maka itu semua nikmat. Maka Allah sesudah membilang nikmat-nikmat Bani Israel, maka Allah Ta'ala menyebut kembali kalam Musa. Wahai Bani Israel, kamu dah dapat semua nikmat. Maka nikmat itu cukup untuk menunjukkan pertolongan Allah.
Nikmat itu cukup untuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala merahmati kamu, mengasihi kamu. Baik, sekarang buat satu perintah Allah. Ya qaumi dukhulu, wahai kaumku, masuklah ke bumi yang suci. Al-ardhal muqaddasah. Al-ardhal muqaddasah, yakni Baitul Maqdis. Bumi yang suci, yakni kan ia menjadi bumi kelahiran para nabi, bumi penghijrahan para nabi, bumi tempat turunnya wahyu, maka disebut dengan perkataan Al-ardhul muqaddasah. Bumi yang suci. Baik, bila Bani Israel ini payah nak dengar perintah, maka Nabi Musa bilang-bilang dulu nikmat. Ingat, kamu dah dapat benda tu, dah dapat benda ni. Sekarang tunaikan perintah Allah. Perintah Allah ialah kamu masuk Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum. Yang Allah Ta'ala telah tentukan ia sebagai tempat duduk kamu. Sebab kamu dah keluar daripada Mesir, nak duduk mana? Dulu duduk kat Mesir dan kamu dizalimi. Sekarang kamu keluar dari Mesir, nak duduk mana? Maka Allah perintahkan kamu mesti mendiami bumi Syam atau bumi Baitul Maqdis. Tetapi bila Allah Ta'ala menyuruh mereka memasuki Baitul Maqdis melalui perintah Nabi Allah Musa, lalu berkata, wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kamu berhelah lagi, jangan kamu berundur, jangan kamu tidak mematuhi perintah Allah ini. Fatanqalibu khasirin. Maka kamu selama-lamanya akan menjadi hina. Masuk. Tuan-tuan, kalau Bani Israel dahulu, zaman Musa, dia masuk Baitul Maqdis sebagaimana perintah Musa, nescaya mereka tidak terhina sampai hari ini. Mereka pasti sudah ada satu negara yang tak ada orang nak cabar apa. Tapi kerana mereka menolak. Bukan mempersenda-sendakan Musa, mempersenda-sendakan Allah Ta'ala. Sedangkan mereka telah melalui 3 nikmat besar. Nikmat Nabi-Nabi yang diutuskan. Nikmat mereka bebas daripada penindasan Fir'aun. Dan mukjizat-mukjizat Musa yang mereka tengok cukup bukti pertolongan Allah. Kalau Fir'aun tu, tentera Fir'aun lebih kuat daripada tentera Kanaan yang mendiami Baitul Maqdis. Jauh lebih kuat. Mereka tengok bagaimana Allah musnahkan Fir'aun dan bala tenteranya. Setengah para sejarawan menyatakan jumlah tentera Fir'aun yang mengejar Musa ialah hampir 1 juta orang. Satu jumlah yang besar. Tentera Kanaan pula di Palestin tidak sekuat tentera Fir'aun. Bukan secara sejarahnya Kanaan ini di bawah naungan Fir'aun itu sendiri. Kerana Fir'aun memimpin bala tentera menawan Palestin. Golongan Kanaan tidaklah sehebat bangsa Fir'aun. Mereka dah tengok yang kuat Allah dah musnahkan. Masakan yang lemah ini berbanding Fir'aun itu. Tapi apa kata mereka? Qalu ya Musa. Mereka berkata. Siapa mereka ni tuan-tuan? Kebanyakan mereka. Yang bersetuju cuma diam. Yang tak setuju membantah. Ya Musa, wahai Musa. Inna fiha. Ya, kalau kita lihat umat Islam, tak pernah orang Islam panggil ya Muhammad. Tak pernah. Kerana mereka menghormati Nabi mereka. Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum Yahudi, Bani Israel, mereka panggil Nabi mereka dengan nama je. Hei Musa, hei Isa. Macam tu je. Tak ada nak sebut wahai Rasulullah, tak ada. Mereka tak percaya. Kalau kita tengok ta'bir Al-Quran, tak pernah orang beriman kata ya Muhammad. Bahkan Allah juga bila memanggil Nabi dengan menyebut ya ayyuhar rasul. Dan Allah mengingatkan orang beriman. Jangan memanggil Nabi sebagaimana kita panggil antara satu sama lain. Sebab dia Rasulullah. Dan kita panggil dengan hormat. Memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya khataman nabiyyin. Tak ada pun orang Islam yang panggil ya Muhammad. Melainkan orang tu rendah akhlak, adab. Atau buruk perilaku atau munafik. Tetapi lihat orang-orang Yahudi. Semenjak dulu pun Nabi mereka tak panggil ya Rasulullah. Mereka panggil hey Musa. Qalu ya Musa. Mereka berkata hey Musa. Inna fiha. Di bumi yang suci Baitul Maqdis itu qauman, ada satu kaum. Jabbarin. Kataan Jabbarin artinya yang gagah, yang kuat, yang terlatih, senjatanya banyak. Yani senjata yang cukup untuk seolah-olah mengalahkan kami. Jabbarin. Wa inna, dan sesungguhnya
kami. Lan nadkhulaha, lan tak akan sekali-kali masuk. Tuan-tuan, dia dah cakap dengan Nabi Musa siang, tak akan sekali-kali. Dia tak kata kami tak nak masuk. Kami tak akan sekali-kali. Macam seorang kita jumpa orang tu, boleh tak awak tolong saya? Saya tak akan sekali-kali tolong awak. Uish, tu maknanya tak nak. Boleh tak saya jumpa awak? Kalau dia kata saya tak boleh jumpa awak. Okey. Tapi kalau dia sebut saya tak akan sekali-kali jumpa awak. Maknanya apa? Benci no. Benci sangat-sangat. Bila Bani Israel jawab, memang tak nak sungguh ikut perintah Musa. Kami tak akan sekali-kali. Lan dengan lam nun. Lam nun li ta'bid. Selamanya tidak akan dengar cakap kamu. Kalau kamu suruh aku masuk, hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar sendiri. Sehingga Kanaan tu keluar sendiri. Tuan-tuan, logik mana mereka pakai? Sejak bila pula ada orang duduk negara kemudian keluar tinggal macam tu orang ambil? Ada tak tuan-tuan kita baca sejarah mana-mana negara penduduk dia keluar tinggal untuk orang lain ambil negara dia? Tidak ada. Melainkan akan berlaku perlawanan. Itu nama. Tiba-tiba Yahudi ni dah lah panggil Musa dengan Musa je. Lepas tu menyebut satu benda yang mustahil berlaku dalam sunnatullah. Kami takkan masuk sampai mereka keluar. Dia tak kata sampai kamu keluarkan dia. Sampai mereka keluar. Tuan-tuan, logik tak cakap macam tu? Sampai mereka keluar sendiri, ya, kita masuk. Maknanya tak akan masuk. Sebab tak ada orang, saya katakan, tinggalkan negara dia saya saja. Siapa nak tinggal negara saya saja? Bahkan sejarah menunjukkan, siapa pun kuasa besar yang masuk, cuba masuk negara, penduduk tu lawan. Amerika cuba masuk Vietnam. Vietnam lawan. Sampai Amerika kalah. Ni Britain. Setelah itu Rusia. Kemudian Amerika masuk ke Afghanistan. Maka mereka lawan. Sampai hari ini telah Amerika berundur daripada Afghanistan. Lawan. Mana pun negara bila masuk, orang akan lawan. Tapi mereka boleh cakap bahasa yang buruk. Kami tak akan masuk sampai mereka keluar sendiri. Mereka mempermainkan. Kemudian kata Allah, fa in yakhruju minha, kalau mereka keluar, fa inna dakhilun, barulah kami masuk. Qala rajulan, berkata dua orang lelaki. Yang dimaksudkan dua orang lelaki, kita dah cerita semalam bahawa Nabi Allah Musa AS ketika mana meninjau Baitul Maqdis, dia membawa bersamanya 12 nakib. Nakib yakni ketua bagi setiap kabilah. Untuk meninjau Filistin. Sebab bila mereka keluar daripada Mesir, mereka berada di Padang Sinai. Maka Nabi Musa pergi riki dulu bumi Filistin yang Allah perintahkan masuk. Bersama dengan para nakib. Maka bila masuk dengan nakib-nakib 12 orang yang mewakili 12 kabilah Bani Israel, hanya 2 orang sahaja yang bersama Musa, 10 lagi tak menyokong Musa. Itu nakib tu. Nakib, pemimpin mereka. Bukan nakib ini bila Musa ajak masuk ke bumi Filistin untuk meninjau kekuatan musuh. Mereka mengada-ngadakan cerita. Sehingga mereka bercerita, gagah. Dalam kaum tu kuat, besar pula tu. Dia ambil aku letak dalam ni, jubah aku je. Dia letak dalam jubah dia. Mana dia ni bangsa gergasi. Dia bawa cerita. Untuk takut-takutkan lagi Bani Israel. Cuma 2 orang sahaja yang benar-benar beriman kepada Musa. Yang benar-benar berpegang dengan kerahsiaan yang Nabi Musa AS perintahkan. Iaitu pertama Yusha' bin Nun AS, seorang Nabi. Yusha' bin Nun, selepas Nabi Musa wafat, dia menjadi Nabi. Yang kedua ialah Kalib bin Yufana. Kalib bin Yufana ialah orang yang soleh di kalangan Bani Israel daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. 2 orang nakib ni je yang benar-benar patuh pada Musa. Lalu berkata, bagi mewakili 2 nakib yang takut pada Allah. Allah sebut, qala rajulan, berkata 2 lelaki. Siapa 2 lelaki ini? Yusha' dan juga Kalib. Yusha' ni dalam orang Kristian mengenalinya sebagai nama Joshua. Sebut Joshua ni maknanya Yusha' dalam bahasa Inggerisnya. Mereka juga menyebut dengan, kalau kita sebut Yusha', mereka menyebut dengan perkataan Joshua. Qala rajulan, berkata 2 lelaki, minal ladzina yakhafun, di kalangan orang yang benar-benar takut Allah. An'amallahu alaihima, yang Allah beri nikmat atas mereka. Artinya tuan-tuan, sifat takut pada Allah satu nikmat.
Kan itu sebagaimana kita minta kaya, kita minta sihat, kita minta bahagia, mintalah takut pada Allah. Allahumma qsim lana, nanti doa yang Nabi ajar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, kurniakan kepada kami ketakutan padamu yang menghalang kami buat maksiat kepadamu. Artinya bila Allah sebut nikmat takut, takut pada Allah ni nikmat yang patut kita minta. Saya katakan kita tuan-tuan minta sihat, minta tak? Minta. Panjang umur, minta. Kaya, minta. Pernah tak kita minta takut Allah? Dia tak datang takut macam tu, dia kita minta lah. Ya Allah, kurniakan aku takut padamu. Allah maksim lana min khasyatika. Ya Allah, kurniakan, agihkan pada kami, berikan kepada kami ketakutan kepadamu. Doa yang maksud daripada Nabi SAW. Udkhulu alaihimul bab. Just kamu masuk je. Jangan takut apa-apa, masuk je. Fa iza dakhaltumu, kalau kamu masuk je ke pintu gerbang, fa innakum ghalibun. Terus menang. Macam kita kata gini, lah orang nak interview. Gini, awak hadir je interview, awak hadir dah kira lulus dah. Hadir. Oh, nanti dia tanya soalan susah. Jangan bimbang. Dah ada jaminan boleh lulus. Kita dah bagi kabel besar ni. Just awak hadir je. Awak tunjuk muka awak dapat kerja. Tapi malas juga, tak nak, takut. Begitu dua orang ni berkata, kamu hai Bani Israel, cuma masuk je. Jangan cerita macam mana nak lawan, nak tumbuk kat mana, nak bunuh siapa. Masuk je dulu. Kerana ketika mana mereka masuk, Allah campurkan rasa ketakutan kepada bangsa Kanaaniyin ini. Tapi mereka kata apa? Kata dua lelaki ini, fa idza dakhaltumu, kalau kau masuk Baitul Maqdis, fa innakum ghalibun, kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, serahlah pada Allah. Tawakal pada Allah. In kuntum mu'minin, bukankah kita semua orang beriman? Ini perintah Allah. Tentang ayat ini menjadi satu asas yang penting. Kita kalau diperintahkan buat perintah Allah, kalaupun kita nampak ada bahaya, risiko, tawakal je pada Allah. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Sebab yang suruh buat ini ialah Allah, perintah Allah. Qalu, mereka kata, walaupun dua nakik ni dah cakap macam tu, mereka tak nak cakap dengan dua nakik ni, low class, mereka nak cakap dengan Musa. Mereka panggil lagi, hey Musa. Hey Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha abadan, kami tak akan masuk sekali-kali selama-lamanya. Yang ayat sebelum ini dah beritahu kami sekali-kali tak akan masuk. Ini mereka kata sekali lagi, kami tak akan masuk selama-lamanya, abadan. Madamu fiha, selagi mana mereka berada di dalamnya. Fadhhab, ini bahasa kurang ajar mereka. Kamu pergi dengan Tuhan kamu je perang. Tak payah ajak-ajak kami. Kamu pergi perang. Dan kalau dah dijamin menang, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, sudahlah. Kan dah dijamin menang. Kamu pergi dengan Tuhan kamu, inna hahuna qa'idu, kami tunggu sini, dah menang beritahu. Tentang betapa mereka takut mati. Sebab itu Allah Ta'ala tunjukkan Yahudi ni, selama-lamanya mereka takut untuk berperang. Mereka tak akan berperang melainkan ada senjata canggih sungguh. Kalau mereka tahu musuh tu ada senjata macam mereka atau lebih canggih pada mereka, mereka akan berhenti perang. Itu buat gencatan senjata. Mereka tak akan berperang melainkan ada yang akan lindungi mereka. Hari ini mereka ada Amerika, mereka ada Rusia, mereka ada kuasa-kuasa besar, Perancis, Britain yang akan jaga mereka. Kerana negara haram Israel menjadi anak angkat kepada kuasa-kuasa besar. Maka sebab itu mereka berani perang. Kalau tak ada yang ni, tuan-tuan, mereka tak berani. Memang sejarah bangsa mereka begitu penakut. Takut mereka sehingga mereka tidak mahu ada risiko dalam perang. Sebab itu kalau perang Yahudi ni tak perlu mereka mati semua. Mati sikit pun mereka dah takut. Padahal mereka bunuh orang lain ribu-ribu ni. Mereka mati 4-5 orang, mereka dah stop perang. Takut. Takut mereka buat kematian tersebut. Kemudian Allah Ta'ala cerita bagaimana keluhan Nabi Musa. Kaumnya degil. Dahlah sudah keluar dari Mesir. Nampak Allah dah turunkan bala, mereka ditindas oleh Fir'aun dalam tempoh panjang. Sehingga Allah mengutuskan Musa. Musa bebaskan mereka.
Dan mereka melihat dan setiap detik kehidupan Musa di Mesir, sampailah mereka melepasi Laut Merah. Mukjizat demi mukjizat. Keajaiban demi keajaiban. Tapi itu sedikit pun tidak berbekas di hati mereka. Tidak berbekas. Apatah lagi pada akal mereka. Langsung tak nak fikir. Pertolongan Allah. Degil mereka. Mereka tuan-tuan kaum yang suka membantah. Mereka membantah. Mereka akan membantah siapa pun yang mereka anggap macam ada keistimewaan. Kerana mereka nak buat satu benda berdasarkan suara majoriti. So majoriti kata tak nak. Siapa pun orang tu. Itu sikap mereka. Kita tuan-tuan tak diajar dengan suara majoriti. Kita pertama diajar dengan perintah Allah dulu. Mengatasi majoriti. Lepas tu kalau tidak ada perintah Allah secara khusus, boleh kita lihat majoriti. Kita tak mengundi untuk buat perintah Allah. Tapi mereka ni nak gunakan kaedah majoriti. Sebab itu sistem demokrasi salah satu sistem mereka. Untuk mendapat majoriti. Tapi sistem ini telah makan tuan. Bila majoriti orang Islam sedar dan mereka memilih untuk pergi kepada pelaksanaan Islam. Akhirnya mereka cabur pula sistem yang mereka ciptakan. Kembali pada Yahudi, maka Nabi Musa AS mengeluh dengan kejahatan kaumnya. Qala Rabbi inni, wahai Tuhanku, la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak berupaya mengawal mereka, melainkan diriku dan saudaraku Harun. Dia kata Nabi Musa, ya Allah, hanya Harun je faham. Aku dan saudaraku Harun. Yang lain-lain dipengaruhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, pisahkan kami dengan mereka. Doa ini memberi maksud bahawa pertama, Bani Israel akan kehilangan kepimpinan Musa dan Harun. Kan itu selepas kejadian itu, Nabi Harun wafat. Dia ikuti dengan Nabi Musa. Dah degil sangat. Macam tak guna nak bersama dengan mereka. Ya Allah, pisahkan kami dengan mereka. Maka ini doa Nabi Musa. Untuknya dan untuk Harun. Maka Allah Ta'ala membaliki mereka dengan mereka disebut oleh Allah. Qala fa'innaha. Maka Allah berfirman, sesungguhnya bumi yang diperintahkan Allah untuk mereka masuk. Fa'innaha muharramatun alaihim. Mereka tak boleh lagi masuk. Arba'ina sanah. 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka akan sesat di muka bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Maka jangan kamu simpati lagi wahai Musa kepada kaum fasik. Akhirnya Bani Israel, bila mereka tidak mau atau tidak mau memerintahi Nabi Allah Musa AS, mereka mula sesat. Setiap kali mereka berjalan untuk keluar daripada bumi Sinai, mereka akan sampai ke jalan yang sama. Keluar pagi, petang, jalan yang sama. Keluar lagi, jalan yang sama. Begitu sehinggalah 40 tahun. Sehingga generasi lama, mereka mati. Generasi lama, semuanya mati. Sehingga mana-mana, waktu itu setengah ulama menyatakan, orang yang umurnya lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Orang ini semuanya dibinasakan oleh Allah. Tapi orang yang umurnya kurang 20 tahun, tak sampai lagi 20 tahun. Golongan inilah membentuk generasi baru yang akan masuk ke Baitul Maqdis bersama dengan Nabi Yusha' bin Nun AS. Maka Allah Ta'ala, jumlah mereka kata ulama' ialah seramai 600,000 orang. Bani Israel ini ramai, 600,000 orang. Maka Allah Ta'ala wafatkan Nabi Harun. Kemudian Allah wafatkan selepas itu, setahun lepas itu Nabi Musa AS. Maka menjadi suatu azab pada mereka. Kerana kedua-dua Nabi ini sudah wafat. Kerana keingkaran mereka mendengar perintah Nabi. Tapi Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada mereka. Maka Allah Ta'ala bangkitkan kepada mereka Nabi Yusha' bin Nun AS. Nabi Yusha' bin Nun AS, waktu itu tuan-tuan dah umur 100 tahun. Selepas tamat zaman sesat 40 tahun, maka usia Nabi Allah Yusha' ialah 100 tahun dan dia sempat lagi hidup 27 tahun. Maka dalam usianya 100 tahun, dia memimpin generasi baru untuk masuk ke Baitul Maqdis. Maka generasi baru ni dah tengok kaum-kaum lama dah musnah belaka, maka generasi baru ni lebih bersemangat. Maka dibawa dipimpin mereka
untuk memasuki Baitul Maqdis. Mereka mengepungnya selama 6 bulan. Sehingga pada hari mereka nak menang, sikit lagi nak menang, ia berlaku selepas asar. Oleh kerana kebiasaan Yahudi, mereka takkan kerja hari Sabtu. Mereka juga takkan perang hari Sabtu. Perang ini mesti berakhir hari Jumaat. Maka matahari dah nak tenggelam. Kalau sekiranya berehat satu hari, musuh akan mendapat kekuatan baru. Maka Nabi Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah sambil berkata kepada matahari. Nabi Yusha' berkata, wahai matahari, innaki ma'mura wa ana ma'mur, fahbisha alaina. Allahumma hbisha alaina. Wahai matahari, kamu makhluk yang Allah perintah. Aku juga makhluk yang Allah perintah. Kerana itu tahanlah dirimu, jangan tenggelam. Ya Allah, tahan matahari, jangan bagi tenggelam. Akhirnya matahari buat kali pertama dalam sejarah matahari ditahan daripada tenggelam. Kata Nabi SAW, tidak pernah ditahan matahari melainkan pada zaman Nabi Yusha' bin Nun. Ketika mana mereka hampir menang, tapi matahari dah nak tenggelam, kerana kebiasaan mereka tak akan bekerja hari Sabtu, tak akan berperang hari Sabtu. Maka Nabi Yusha' bimbang kaumnya akan lemah semangat untuk berperang pada hari Ahadnya dan kaum mendapat kekuatan. Maka Nabi Allah Yusha' berdoa supaya matahari menahan dirinya. Akhirnya matahari ini pun tahan. Sebaik saja mereka dapat kemenangan, maka matahari ini pun tenggelam. Dan Nabi Allah Yusha' bin Nun lalu membahagi-bahagikan kawasan Baitul Maqdis mengikut kabilah. Di mana Bani Israel mereka melalui 3 zaman. Zaman pertama dipanggil Asrul Qadha. Zaman setiap wilayah dipimpin oleh Qadhi. Qadhi makna hakim. Selepas tamat zaman itu disebut sebagai zaman Asrul Muluk, zaman raja. Maka dipimpin oleh raja pertama iaitu Talut. Diikuti dengan Daud, Sulaiman. Dan yang ketiga dipanggil zaman Inkisam. Inkisam, zaman perpecahan. Di mana 2 orang anak Sulaiman yang memerintah, berpecah 2. Mewujud 2 negara. Dan satu Palestin itu 2 negara yang dipimpin oleh 2 orang anak Nabi Allah Sulaiman yang disebut sebagai zaman Inkisam, zaman perpecahan. Maka ini sejarah ringkas tentang kisah Yusha' bin Nun. Nanti akan diceritakan lagi kisah tersebut pada penafsiran yang akan datang. Dan inilah dia orang Yahudi yang terkenal dengan degilnya sehingga mereka sesat dalam tempoh 40 tahun. Generasi-generasi yang degil dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Datang generasi baru. Itu generasi yang tak sampai 20 tahun ketika mana semua generasi lama dah rosak. Mereka ini yang masih diberi peluang untuk menggalas perintah Allah masuk ke bumi Baitul Maqdis bersama Nabi baru mereka Yusha' bin Nun AS yang telah memberikan atau Allah telah menunjukkan melalui Nabi ini kemenangan demi kemenangan sebagai bukti apa yang Allah sebut sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.